Assalamualaikum dan salam hujung minggu buat semua penonton Nona. Wanita masa kini bukan hanya menjadi tunggak utama dalam menguruskan rumah tangga dan keluarga, malah kebanyakan mereka mempunyai kerjaya sendiri. Meskipun berdepan dengan pelbagai tekanan setiap hari, namun sebagai seorang isteri, anak ataupun ibu, wanita perlu menitik beratkan soal emosi dan kesihatan mental diri sendiri terlebih dahulu agar mampu membahagiakan insan-insan tersayang. Teruskan sejam bersama Nona untuk pelbagai informasi serta kisah yang dapat menjadi inspirasi dan tip bermanfaat untuk semua. Menarik di Nona minggu ini. Antara pilihan pengantin tahun ini kan kita buat sulaman goyang. Jadi bila sulaman goyang itu digabungkan dengan songket, dia memang sangat rapat dan nampak lebih cantik. Bila pakai songket ni, dia nampak kemelayuan tu. Saya seorang individu yang berjuang dengan penyakit mental. Saya didiagnos 9 tahun yang lepas dan pada waktu itu saya berasa saya berada dalam satu keadaan yang bukan sahaja sakit tetapi sunyi, kemudian penuh dan pelbagai cabaran yang saya tidak tahu ke mana nak mencari bantuan dan pertolongan. Kebanyakan hiasan dalam rumah ni kita guna pakai barang-barang lama, barang-barang atau perabot-perabot yang terpakai, dan kebanyakan hiasannya saya buat sendiri dengan menggunakan bahan-bahan terbuang, bahan-bahan semula jadi yang senang dapat. Songket merupakan koleksi fabrik warisan tempatan yang tak hilang ditelan zaman. Selain motif dan corak tenunan yang mempunyai maksud tersendiri, busana yang menggunakan fabrik ini juga mampu menonjolkan sisi ayu gadis timur apabila digayakan. Wobi Bridal antara jenama yang konsisten menggunakan songket untuk koleksi rekaannya. Busana pengantin dengan reka bentuk eksklusif daripada fabrik istimewa ini pasti menjadi idaman buat bakal raja sehari. Penampilan pasangan pengantin dengan busana yang indah dan menarik pastinya akan meninggalkan kenangan manis di majlis perkahwinan mereka. Pemilik butik Wobi Bridal, Siti Nurbaizura Abdul Wahab, mengilhamkan rekaan busana pengantin gabungan songket moden dan tradisional. Okey, macam mula-mula awal kemunculan Wobi Bridal ni, saya banyak menggunakan elemen-elemen lace, chiffon dan juga fabrik-fabrik yang lain tau. Tapi sejak kebelakangan ni, kebanyakan klien-klien di butik Wobi Bridal, diorang lebih gemarkan songket-songket ataupun look yang menampak lebih klasik. Jadi kami membawa inisiatif memodernkan songket-songket ni untuk dijadikan dan disesuaikan untuk majlis perkahwinan. Menampilkan rekaan yang cukup minimalis namun masih tampak elegan. Selain menyelahkan gaya mewah, gabungan kain songket dan hiasan sulaman timbulnya memberi sentuhan yang berbeza dan mempesona. Sebelum ini, Kak Obi dapat banyak komen-komen daripada klien yang mengatakan bahawa songket ni diorang tak mahu pakai sebab terlalu nampak berat, terlalu nampak terang, terlalu nampak lama. Jadi kami mengambil inisiatif membuatkan sesuatu baju itu nampak moden dengan mencampurkan elemen-elemen seperti lace ke dalam fabrik songket dan menggunakan warna-warna dan tekstur songket tu kita gunakan warna-warna yang pastel. Kita guna warna-warna yang memang tak terlalu terang dan tak terlalu klasik sangatlah. Jadi bila klien pakai tu diorang suka dan sesuai dengan zaman sekarang. Terdapat pelbagai fabrik yang menjadi kegemaran ramai, namun songket masih menjadi pilihan utama pereka ini. Pilihan warna yang sesuai mampu menaikkan suri pengantin dan menceriakan lagi suasana majlis. Untuk zaman sekarang ni kan, kebanyakan klien mereka lebih suka kalau memakai baju tu diinspirasikan daripada perkahwinan-perkahwinan dari negara-negara luar. Contohnya macam sekarang, diorang suka songket digayakan dengan inspirasi daripada majlis perkahwinan Thailand, majlis perkahwinan Indonesia, dan tak juga diorang suka menggabungkan antara kedua-dua negara tu dengan Malaysia juga.
Untuk koleksi Puteri Perak ini adalah salah satu permintaan daripada klien kami. Dia ingin nampak klasik di dalam majlis perkahwinan. Okey, jadi kami mencampurkan dua elemen songket, iaitu songket bunga tabur dan songket bunga penuh ke dalam busana ini untuk nampak lagi cantik, dan kami juga menambah lagi kain di belakangnya agar nampak elemen seperti gaun yang kembang jika dilihat daripada belakang, tapi bila di depan nampak seperti seluar. Jadi ia macam nampak klasik. Kalau dulu sepatutnya baju Puteri Perak adalah daripada kain samping, tapi kami modernkan dia supaya nampak seperti dress daripada belakang. Pemilihan rona pastel yang digabungkan bersama material rendah, sutra serta chiffon secara tidak langsung memberikan aura gaya moden contemporary. Hiasan batu permata dan manik yang tidak terlalu sarat menonjolkan keaslian dan keindahan corak rekaan fabrik songket. Antara pilihan pengantin tahun ini kan kita buat sulaman goyang. Jadi bila sulaman goyang itu digabungkan dengan songket, dia memang sangat rapat dan nampak lebih cantik. Because sulaman goyang ini hanya orang yang berkemahiran tinggi sahaja yang boleh membuat sulaman goyang ini. Begitu juga dengan desain tambur yang kita buat. So desain tambur juga memerlukan profesional yang boleh membuatkan menghasilkan satu desain dan warna untuk menampakkan lagi cantik songket itu. Harapan Kok Bee kepada rakan-rakan seperjuangan, kitalah platform yang untuk menaikkan dan menambah minat pada pelanggan-pelanggan memakai pakaian songket untuk menaikkan martabat Melayu songket. Sebab bila pakai songket ni dia nampak kemelayuan tu, kemelayuan asli tu bila memakai songket tu memang nampak. Minggu ini, Nona bersiaran dari kediaman milik Puan Izni Isa dan suami, Nur Iskandar Nordin yang terletak di Ampang, Selangor. Lebih menitik beratkan kualiti daripada kuantiti, pasangan ini memilih elemen minimalis moden sebagai konsep dekorasi. Selain menjadikan ruang kediaman tampak lebih kemas dan rapi, dekorasi ringkas serba moden ini juga mampu memberi aura tenang dan damai kepada penghuninya. Masalah yang melibatkan isu kekeluargaan adalah seperti konflik rumah tangga, bebanan kewangan, kemahiran keibubapaan dan tekanan di tempat kerja menjadi antara punca gangguan kesihatan mental yang dihidapi individu, terutamanya golongan wanita. Ramai pesakit yang malu untuk mendapatkan bantuan dan rawatan sepatutnya kerana bimbang akan stigma dan penerimaan masyarakat. Nona mendekati figura wanita hebat Anita Abu Bakar yang mengambil inisiatif untuk menubuhkan Persatuan Sokongan dan Kesedaran Penyakit Mental atau MIASA untuk membantu dan menyelami kesukaran yang dihidapi oleh pesakit. Dulu kan saya fikir saya ni invincible. Saya fikir saya ni superwoman. Tetapi apabila Allah uji saya dengan penyakit mental, saya duduk terlentang, tersungkur dan baru saya faham bahawa penjagaan kesihatan mental itu sebenarnya crucial. Definisi kesihatan secara menyeluruh bagi setiap individu bukan dinilai melalui kesihatan fizikal sahaja, tetapi turut merangkumi kesihatan mental. Sedar dan bimbang dengan peningkatan masalah kesihatan mental yang semakin banyak dilaporkan, Anita Abu Bakar, 43 tahun, mengambil inisiatif menubuhkan sebuah badan NGO Persatuan Sokongan Kesedaran Sakit Mental atau dikenali sebagai MIASA. Anita mahu menjadikan pengalamannya menghidap penyakit mental sebagai panduan dalam membantu insan lain yang senasib dengannya.
Penubuhan miasa ni tercetus disebabkan oleh pengalaman saya sendiri. Jadi saya seorang individu yang berjuang dengan penyakit mental. Saya didiagnos 9 tahun yang lepas dan pada waktu itu saya berasa saya berada dalam satu keadaan yang bukan sahaja sakit tetapi sunyi, kemudian penuh dan pelbagai cabaran yang saya tidak tahu ke mana nak mencari bantuan dan pertolongan. Bagi Anita, usahanya dalam membantu pesakit mental merupakan satu kepuasan untuk dirinya. Dia juga berazam untuk membuang stigma buruk masyarakat terhadap pesakit mental kepada tanggapan yang lebih baik. Tetapi saya pada waktu itu, orang kata kuat kerana, I always tell myself, the work will speak for itself. Jadi apabila kami menjalankan usaha ini dan apabila orang melihat, oh sebenarnya begini orang yang ada penyakit mental boleh sebenarnya sembuh, boleh menjalankan aktiviti, boleh bekerja. Kalau individu ada penyakit mental je, tak boleh bekerja, kurang, dia banyak sebenarnya dia punya stigma dia. Jadi kurang iman, kurang solat, tak boleh membuat keputusan dengan baik. Padahal penyakit mental adalah penyakit seperti penyakit fizikal. Jadi diberikan rawatan, diberikan sokongan, bantuan, apa sahaja penyakit mental sekalipun boleh sembuh. Jadi apabila pendedahan ini diberikan, apabila kami membuat pelbagai aktiviti, pelbagai program, kami pernah juga membuat conference, apa yang kita panggil sebagai the International Mental Health Recovery Conference. Ia adalah satu persidangan international di mana kami bukan sahaja menjemput penceramah di dalam negara tetapi di luar negara juga yang terdiri daripada pejuang-pejuang sendiri. Biarpun mendapat pelbagai tanggapan dan pandangan masyarakat terhadap dirinya, Anita tidak pernah menganggap ia sebagai penghalang untuk dia terus mengulurkan bantuan. Saya seorang ekstrovert dan saya sebelum mempunyai penyakit mental pun saya tak pernah macam malu kalau apa tanggapan ataupun persepsi orang lain terhadap saya. Jadi itu memudahkan kerja-kerja advokasi saya bersama dengan Miasa. Jadi kalau orang nak kata saya gila ke, saya apa sahaja label pun, bagi saya tahu, saya faham niat saya dan kenapa saya melakukan usaha ini. Anita bersyukur usahanya sebagai pejuang penyakit mental semakin mendapat perhatian dan penghargaan daripada pelbagai pihak. Anugerah Metrodora yang diterimanya baru-baru ini membuktikan dia berjaya mengharumkan nama Malaysia ke peringkat antarabangsa. And it is my honor to present the award to the winner, Anita Abu Bakar. Congratulations, Anita. Bagi saya ia satu tanggungjawab yang besar. Sudah tentu ia adalah kelebihan daripada segi Malaysia akan difokuskan sebab dia ada global award kan. Jadi insya-Allah they will highlight Malaysia, itu satu. Harapan saya apabila ini berlaku, perubahan drastik dapat dilakukan supaya sokongan di komuniti itu lebih baik, kita dapat mempromosikan kesihatan mental, orang lebih faham, maka insya-Allah tidak akan ada lagi insan yang tertinggal. Meskipun sibuk dengan aktiviti persatuan, tanggungjawab sebagai seorang isteri dan ibu tidak pernah diabaikan. Keluarga adalah inspirasi dan semangat utama buat Anita. Sudah tentu sistem sokongan saya sendiri. Suami saya memang seorang individu yang sangat menyokong usaha Miasa dan kerjaya saya. Anak-anak saya memang masya-Allah, alhamdulillah sangat menyokong kerjaya saya. Jadi mereka adalah inspirasi dan juga penguat saya sebenarnya. Kepada semua wanita-wanita hebat di luar sana, pertama sekali, there is no such thing as a superhuman ataupun a super mom, dan saya belajar tu dengan cara yang sangat susah sebenarnya. Sebab dulu kan saya fikir saya ni invincible. Saya fikir saya ni superwoman, saya dapat melakukan segala-galanya. Saya dalam dunia korporat, ada anak 2, I was doing my masters at the same time. Tetapi apabila Allah uji saya dengan penyakit mental, saya duduk terlentang, tersungkur, dan baru saya faham bahawa penjagaan kesihatan mental, penjagaan kesihatan fizikal itu sebenarnya crucial, sangat penting. Sebab apabila di sini tak dapat berfungsi, everything else collapses. Semoga usaha murni wanita gigih ini mampu memberi inspirasi buat semua, khususnya golongan wanita dalam mencapai kejayaan sekaligus mengharumkan nama negara ke peringkat antarabangsa.
Waktu cuti atau hujung minggu adalah masa yang sesuai untuk diluangkan bersama keluarga maupun sahabat handai. Selain dapat merehatkan minda daripada kesibukan bekerja, ia juga penting untuk kesihatan mental dan fizikal seseorang. Relax sekejap, minggu ini akan membawa anda ke Arts and Bonding, sebuah lokasi santai yang sesuai dikunjungi bersama yang tersayang sambil mengekspresikan perasaan dan emosi melalui seni lukisan. Sambil menyelam, minum air. Studio seni yang terletak di Kuala Lumpur ini bukan sahaja sesuai untuk pengunjung menenangkan jiwa melalui kreativiti seni lukisan, malah aktiviti di sini juga mampu mengeratkan lagi hubungan bersama yang tersayang. Sebenarnya dia tercetus daripada diorang nak buat satu bisnes yang boleh bonding together. Orang kata boleh eratkan silaturahim. Dekat overseas, diorang pernah join satu art activities. Diorang join yang macam melukis sesama macam kita orang buat konsep macam ni. Dan diorang rasa yang dia bukan sekadar melukis ataupun mengecat atau painting. Dia lebih kepada orang kata excitement, bonding dengan pasangan ataupun rakan-rakan. Setiap kali diorang melihat karya tu, diorang rasa memori tu terkunci dalam karya tu. Dan juga dari situlah kita orang dapat satu tagline, paint to create memories. Pengunjung berpeluang untuk mencuba pelbagai jenis lukisan seperti lukisan corak abstrak, lukisan secara berpasangan dan banyak lagi. Yang paling recommended adalah canvas yang besar. Canvas yang besar yang abstrak tadi. So sebab bagi saya bila kita buat abstrak tu dia lebih kepada free flow. Dia tak macam rigid kepada satu gambar. Kita juga ada untuk kids friendly, maksudnya untuk kanak-kanak, dan pada kanak-kanak juga boleh pilih. Selalunya kita akan buat pada hari Ahad yang gambar yang mudah sikit daripada hari-hari yang lain. Di situ dia lebih kepada our marketing team lah. Mereka akan lihat, mereka akan buat kajian di mana yang sesuai, karya yang mana sesuai. Contohnya ada Christmas Eve ataupun ada lebih kepada Christmas. So kita akan buat tema Christmas. Hanya menerima kunjungan melalui temu janji, pengunjung berpeluang memilih sendiri bentuk lukisan mengikut citarasa masing-masing. Pada mulanya memang sangat tough untuk kita memperkenalkan art and bonding ataupun tema sebegini, kan? Sebab di Malaysia market sebegini agak baru dan tidak beberapa familiar dengan orang ramai. So pada mulanya memang agak sukar, dan slowly kami work hard untuk promo dan slowly dia punya vibe daripada orang ramai yang telah mencuba. Dari situlah diorang dapat, orang kata apa, membina minat tu, dan bila ramai dah join, diorang dah tahu, oh tak ada experience pun boleh join. So okay, kita try painting, dan kadang-kadang bukan sebab painting saja, kerana kadang benda tu lebih kepada bonding, nak orang kata apa, nak bergembira dengan kawan kita, nak seronok, dan bagi saya slowly kesedaran untuk mengenali aktiviti art yang macam ni telah mula grow lah. So kami berada di Desra Sri Hatamas, dan kalau nak cerita mengenai rekaan dalaman ni lebih kepada santai dan juga lebih kepada elegan lah. Kalau tengok colour yang kami guna pun hitam dan gold. So dan juga kalau tengok sekeliling dia lebih kepada mood yang santai dan relax macam tu. Selain menitik beratkan keselamatan dan kesejahteraan pengunjung, pemilihan dekorasi hiasan dalaman yang sesuai juga memainkan peranan dalam mewujudkan suasana tenang. Sebelum pandemik, mungkin kapasiti dia boleh guna semaksimum mungkin, tapi setelah pandemik kami reduce kepada 50% kapasiti, dan juga of course kita sentiasa patuh SOP di mana setiap pelanggan akan pakai mask, dan setiap artis juga pakai mask, and kita ada scan QR code MySejahtera. So setiap SOP yang disarankan oleh kerajaan kami follow setiap itu. So harapan kami di Art and Bonding untuk peminat-peminat seni
So semua boleh datang, relax, selain daripada idea menonton wayang ataupun idea berjalan-jalan di mall. So bagi saya fun activity macam ni di RM Bonding, kita melukis adalah satu idea yang sangat unik dan menarik, dan mungkin ramai sebenarnya nak cuba tapi tak tahu kat mana. So di sinilah tempatnya untuk mereka melukis, release stress, tenangkan minda, dan boleh bawa sesiapa saja, family ataupun rakan-rakan. Lebih menarik, seni lukisan yang menyimpan emosi dan memori ini boleh dibawa pulang dan dijadikan kenangan dan hiasan di kediaman masing-masing. Masakan Melayu memang terkenal dengan pelbagai resipi yang mampu membuka selera. Boleh dikatakan setiap negeri di Malaysia mempunyai menu istimewa dengan cara masakan tersendiri. Segmen Air Tangan berkongsi resipi masakan dari negeri Cik Siti Wan Kembang iaitu laksa Kelantan. Mungkin menu ini boleh dijadikan juadah rumah terbuka untuk tetamu yang datang bertandang. Sering berkongsi pelbagai resepi menarik di laman sosial miliknya, Nur Hayati Abdullah atau lebih mesra disapa Kak T akan menyediakan resepi istimewa yang berasal dari negeri Pantai Timur. Hai, Assalamualaikum. Kak T di sini. Okey, kali ini Kak T nak share resepi dari Kelantan iaitu laksa lemak Kelantan. Okey, ini adalah bahan-bahannya. Untuk kuahnya 2 inci halia, sebatang serai yang telah diketuk, 3 biji bawang besar, 3 keping asam keping, 1 sudu besar lada hitam. Ini adalah ikan selayang dalam 7 ekor yang telah direbus dan diperisikan. Air rebusan ikan, garam, sedikit gula dan penambah rasa. Dan 500 ml santan. Okey, jangan lupa laksa ya. Makan laksa Kelantan ni tak lengkap kalau tak ada sambal belacan. Bahan-bahannya adalah cili kering yang telah direbus, cili api mengikut tahap kepedasan masing-masing dan sedikit belacan. Dan ini adalah ulamannya. Kacang panjang, kobis, toge, daun kesum dan juga bunga kantan. Okey, jom kita start. Mula-mula kita kisarkan bahan-bahan ni ya. Kisar semua bahan sehingga lumat. Kita tuang ke dalam periuk. Kemudian kita kisar ikan yang telah kita perisikan. Kita kisar bersama air rebusan ikan ya. Pastikan isi ikan dikisar tidak terlalu halus. Okey, kita masukkan santan 500 ml-nya. Dan juga baki air tadi yang 500 ml. Okey, kita masukkan sebatang serai yang telah diketuk, 3 keping asam keping dan juga serbuk lada hitam ya dalam 1 sudu besar. Kuah laksa ni harus dikacau-kacau supaya ianya tidak berketul ya. Okey, sementara kita tunggu kuah laksa mendidih, kita kisar bahan-bahan untuk cili dulu ya. Masukkan sedikit air, sedikit garam dan juga gula. Kita kisar ya. Kita kisar jangan terlalu hancur ya. Baru sedap nampaknya berketul-ketul.
Okey, nampaknya kuah kita dah mendidih. Kita perasakan dengan sedikit garam. Hati-hati ya dengan garam kerana air rebusan ikan ianya sudah bergaram. Dan sedikit gula dan juga serbuk perasa. Kacau-kacau ya. Okey, kuah laksa kita dah siap. Okey, boleh makan bersama ulam-ulaman dan juga sambal. Okey, laksa lemak Kelantan dah siap. Nampak sedap molek ni. Kena try. Selamat mencuba. Sesuai dihidangkan untuk tetamu yang datang berkunjung ke rumah. Rasanya yang pedas berlemak ditambah pula dengan rasa asli ulam-ulaman mampu membangkitkan selera sesiapa sahaja. Tak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas. Konsep dekorasi menggunakan seni ukiran kayu dengan gabungan pelbagai hiasan barangan antik mampu menyelahkan elemen klasik sesebuah kediaman. Kali ini, Diary Deco berkongsi inspirasi kediaman dengan konsep tradisional yang istimewa. Lebih menarik lagi, barangan perabot dan perhiasan di teratak Rafidah Nani Afandi terdiri daripada barangan terpakai yang diolah semula mengikut kreativitinya sendiri. Bagai berada di Muzium Barangan Antik, kediaman dengan dekorasi Melayu klasik era 50-an ini pastinya memukau pandangan sesiapa sahaja yang datang berkunjung. Terletak di Kampung Temeris Bahau Negeri Sembilan, rumah berusia 12 tahun ini mula diubah suai menjadi rumah antik sejak 3 tahun lalu. Rumah ni mula kita deko pada tahun 2019 selepas suami meninggal pada waktu tu, dan kebetulan sebelum tu memang kita ada simpan banyak barang-barang lama, barang-barang klasik, dan kami mula deko rumah dengan keluarkan semula barang-barang lama yang kita simpan selama ni, dan kebanyakan hiasan dalam rumah ni kita guna pakai barang-barang lama, barang-barang atau perabot-perabot yang terpakai, dan kebanyakan hiasannya saya buat sendiri dengan menggunakan bahan-bahan terbuang, bahan-bahan semula jadi yang senang dapat. Selain bijak mengolah semula barangan terbuang menjadi perabot dan perhiasan, pemilihan tona warna seperti putih, hitam dan kelabu menyelahkan lagi konsep suasana ala kampung. Sebut tentang klasik ni, orang akan libatkan dengan kayu dan segala jenis barang-barang lama seperti tembaga. Kebanyakannya lebih kepada kayu kayan lah. Contohnya rumah ni sendiri pun kami menggunakan kayu-kayu yang dibeli daripada rumah-rumah yang terpakai. Kebanyakan kayu memang kita tak ada beli yang baru, semuanya kayu lama saja. Penggunaan kayu yang tahan lama dan kukuh daripada spesies pokok cengal ini perlu melalui proses rawatan tertentu. Antara proses rawatan yang kiranya wajib, kita kena pastikan dulu kayu tu belum lagi dimasuki bubuk di bahagian dalamnya, dan kemudian biasanya kita akan buat pengeringan secara semula jadi tanpa mengenakan secara direct dengan matahari, dan kemudian biasanya saya akan spray dengan cat clear supaya ianya lebih tahan lama dan anti bubuk. Kebanyakan hiasan dinding rumah ini diubah suai serta dibuat sendiri dengan mengolah perkakas lama seperti sudu, pinggan dan banyak lagi. Menggunakan bahan terpakai ini memang kosnya agak murah, agak jimat, tapi sejujurnya untuk menjaga dia supaya kekal lama tu mungkin agak rumit sedikit. Kita kena selalu perhati dan selalu spray dengan cat clear supaya contohnya kotak-kotak supaya ianya tak dimasuki bubuk, tak dimakan anak-anak, dan supaya ianya lebih kekal bertahun-tahun. Selain menyusun perabot mengikut kesesuaian serta keluasan ruang, wanita berusia 44 tahun ini juga amat mengutamakan fungsi kawasan dan tidak hanya mementingkan dekorasi semata.
Kawan-kawan sangat menggalakkan minat saya. Jadi diorang hantar barang-barang lama, diorang hantar ke sini. Untuk dapatkan barang-barang ni sebenarnya ada banyak tempat-tempat yang jual barangan klasik, barang-barang lama ni. Cuma harganya yang agak mahal. Dan kebanyakan yang ada kat dalam rumah ni hampir 80% adalah hadiah dari kawan-kawan. Keunikan koleksi barangan antik di setiap sudut ruangan menjadi pelengkap kepada dekorasi dan konsep kediaman ini. Saya sangat berharap supaya orang ramai, siapa-siapa pun yang nak menghias rumah, mereka dapat menerapkan semula nilai-nilai kemelayuan, terutama daripada zaman nenek moyang kita dulu, supaya anak-anak kita nanti tahu, generasi akan datang tahu betapa susahnya orang zaman dulu. Zaman sekarang kita nak makan nasi, tekan satu button senang, tapi orang dulu sangat susah walaupun hanya untuk mendapatkan makanan. Jadi kat sini kita bagi orang nampak bukan saja setakat ada dekorasi, tapi ada jiwanya dekat sini. Walaupun arus peredaran zaman semakin moden, setiap jejak sejarah dan warisan ini amat perlu dipelihara agar ia tidak ditelan zaman sekaligus boleh menjadi rujukan bagi generasi yang akan datang. Besançon adalah sebuah bandar yang terletak di bahagian timur Perancis dan berdekatan dengan sempadan negara Switzerland. Bandar yang pernah menjadi lokasi strategik untuk empayar besar di Eropah suatu ketika dahulu mungkin sesuai dijadikan destinasi percutian bagi anda yang cintakan sejarah. Bersama Siti Zainab Bajunet berkongsi pengalaman pengembaraannya di sana. Lokasi bandar ini terletak di timur Perancis, berhampiran dengan pergunungan Jura dan sempadan Switzerland. Besançon menjadi antara bandar yang wajib dikunjungi pelancong kerana tinggalan sejarahnya yang menarik serta panorama indah dan memukau pandangan. Bonjour tout le monde, saya Siti Zainab Bajunet, pelajar tahun 2 jurusan Linguistik Bahasa Perancis di University Franche-Comté Besançon. Enchanté! Besançon ialah satu bandar bersejarah dan merupakan ibu kota region Franche-Comté. Antara tempat menarik yang boleh dilawati ialah La Citadelle de Besançon. Ia adalah sebuah kubu abad ke-17 yang terletak di Le Mont Saint-Étienne, iaitu salah satu daripada 7 bukit yang melindungi Besançon. Ia adalah tempat pelancongan yang terkenal dan disenaraikan sebagai World Heritage Site oleh UNESCO pada 7 Julai 2008. Seterusnya ialah Le Musée des Beaux-Arts et d'Archéologie atau Museum of Fine Arts and Archaeology. Ia adalah museum tertua di Perancis yang ditubuhkan pada tahun 1694. Selain itu, La Maison Natale de Victor Hugo, iaitu tempat kelahiran penulis terkenal Victor Hugo, dan terdapat juga Sungai Ledu. Di Pont Baton atau Jambatan Baton, terdapat satu statue of Geoffroy d'Abon sebagai penghormatan kepada seorang jurutera yang bereksperimen dengan kapal wap pertama pada tahun 1776 di Ledu. Selain kepelbagaian kisah sejarah kegemilangan Besançon, budaya masyarakat tempatannya juga menambahkan lagi keunikan lokasi ini. Biarpun berada di luar negara, Zainab dan rakan-rakan tidak mengalami kesukaran untuk mendapatkan bahan halal apabila ingin memasak. Ia boleh didapati di kedai-kedai Asia yang terletak berhampiran kediaman mereka. Untuk bahan mentah, kami selalunya beli di satu kedai ni, nama dia BDA Bushuri Halal. Selain itu, saya dan rakan-rakan juga suka buat zaman makan, sama ada kami masak bersama atau potluck. Sebabkan kat sini susah nak cari Asian food atau masakan Malaysia. Jadi, kalau kami teringin makan sesuatu tu, memang kami akan masak from scratch lah. Dan Alhamdulillah bahan masakan tu tak jadi masalah sebab kat sini ada kedai Asian.
Besançon ni boleh dikatakan seperti permata tersembunyi di France. Ia jarang dikunjungi tapi tak bermaksud tak boleh untuk datang sini. Bagi yang minat history, nature atau suka ketenangan, Besançon adalah tempat yang sangat sesuai untuk dilawati. It's not a big and busy city like Lyon or Paris, so you can easily walk almost everywhere. Jadi itulah sedikit sebanyak tentang Besançon. Kalau anda berminat untuk bercuti di sini, sangat-sangatlah disyorkan because it's a really beautiful and calm city. Sekian daripada saya. Bonne journée et au revoir. Bagi anda yang bercadang untuk melancong ke Eropah, mungkin Besançon boleh menjadi antara destinasi pilihan percutian untuk berehat dan bersantai bersama keluarga maupun teman rapat. Rumah terbuka raya di sana sini, acaranya pasti berwarna-warni. Adat kunjung-mengunjung, amalan murni, bersama kita kekalkan tradisi. Mira percaya masih lagi ramai yang sibuk dengan undangan rumah terbuka walaupun kita sudah menghampiri penghujung Syawal. Apapun, jangan lupa patuhi SOP dan jaga kesihatan bersama. Terima kasih diucapkan kepada pemilik kediaman Puan Izni Isa dan suami Nur Iskandar Nordin kerana sudi menerima kunjungan kami pada kali ini. Seperti biasa, jangan lupa layari laman Facebook, Instagram dan TikTok kami di TV3 Nona. Jumpa lagi minggu hadapan. Jaga diri. Assalamualaikum. Sri Kandi masa kini yang bekerja ya juga ibu dan istri, cabaran